Walaupun banyak serupa dengan Islam, itu soal lain. Soal lain. Dari segi pemerintahan demokrasi. Demokrasi itu tidak Islam. Sistem pemerintahan tidak Islam. Walaupun banyak, dalam banyak-banyak sistem ni hak paling molek, paling sesuai, paling dekat dengan Islam memang demokrasi. Tetapi tidak Islam. Kita tak boleh puas hati dengan hak tu. Tak boleh. Selagi kita tidak guna sistem Islam yang betul dalam pemerintahan, maka tak sempurna gitu. Selagi hukum Islam itu tidak berdaulat, maka tidak sempurna. Tak sedar ayat ada mahkamah syariah pun. Kalau selagi undang-undang Islam itu tidak menyeluruh, tidak jadi hak atas sekali, tidak jadi sebagai satu cabang, maka itu bermakna bukan hukum Islam berdaulat lagi. Undang-undang Islam tak berdaulat lagi. Maka menjadi kewajipan orang-orang Islam, dia kena mendaulatkan hukum Islam. Sekarang ni kita tengok jelas tu tak boleh nafi supaya bank riba tidak riba lah. Mula orang duduk pertikaian juga, lah ni orang tak pertikaian dah, faham dah tu. Kalau lah ni pun tak ada kalau ayat hak tidak Islam, hak gitu gini. Mana dia pakai ayat Quran hadis? Tak ada pakai ketika cara dalam mahkamah. Pakai undang-undang orang putih dia tu. Boleh. Dia benar dengan cara undang-undang dia. Itu tak kena, tak boleh pergi lah. Sebab tu inilah menunjukkan banyak tidak Islam. Kalau buat lagu tu tak boleh, salah. Hak kata boleh pahala ni qadha bil hikmah. Hikmah ni mana Quran dan Sunnah. Hak tu menjalankan pemerintahan mengikut Quran dan Sunnah, mengikut ma anzalallah. Wa man lam yahkum bima anzalallah, ma anzalallah. Hak tu hak hikmahnya, hak boleh pahala. Kalau tidak, kalau kebetulan mujurlah, tak ada apa lah. Kalau kebetulan kita hukum tu tak kena, dosa. Sebab kata tadi lah, kalau ikut Islam, kalau salah boleh pahala juga, tidak dosa. Support juga kalau diperintah melakukan maksiat. Kalau perintah hak tadi tidak dalam bentuk perintah, tapi hakikatnya lebih pada perintah lah tu, kita terikat dengannya. Kalau hak perintah betul, terang kita, itu lagilah tak bolehnya. Walaupun dia tu maknanya penaung agama, misalnya kita kata, misalnya raja molek banyak, tapi dia suruh, misalnya hak tak molek, tak boleh suruh dia. Kalau turut dosa kita, tak boleh. Hak molek saja boleh tu. Perkara ni Nabi SAW kata diri dia sendiri pun, padahal dia tu tidak buat salah. Kalau aku buat benda molek, kamu patut. Kalau aku buat benda tak molek, tak ada. Siapa tahu tu, apatah lagi orang lain. Daripada sekecil-kecilnya sampai sebesar-besarnya lah, kita kena faham. Jadi kalau dalam orang panggil negara Islam ni berlaku perintah suruh benda-benda hak bercanggah dengan agama tu, tak pernah sabar benar lah. Kalau negeri orang kafir ni pun orang Islam duduk jual lah ni, tak siapa pakai tudung, jual lawan hak kita, kebebasan hak kita. Tiba-tiba kalau dalam negara Islam misalnya, orang panggil negara Islam, mana pemerintah tu dia kata kena pecah tudung, tak boleh, tu maksiat tu. Kalau perintah lagu tu tak boleh. Tapi kalau dia kata jangan pakai tudung muka, tudung tu pakai juga, tudung muka ni payah, pasal macam-macam boleh berlaku, itu lain. Itu kena taat tu, walaupun kita tak suka. Inilah kena, walaupun kita tak suka. Kita ni pasal perempuan pakai tudung muka, tudung betul. Tiba-tiba pemerintah kata tak boleh pakai lagu tu. Sekiranya awak nak kerja gini-gini, awak tak boleh pakai lagu tu. Kita kena turut ni. Sebab apa? Itu masih khilaf lagi. Itu masih khilaf, bukan maksiat tu. Masih khilaf lagi. Tetapi kalau dia suruh pecah tudung langsung, nak perarakkan ni misalnya, itu tak boleh. Kalau patuh juga dosa. Tak boleh. Bahkan kita kena menyatakan hak kita. Negeri kafir pun sekarang ni orang Islam menyatakan hak dia. Apatah lagi negeri Islam kalau pemimpin tu pula nak suruh benda lagu tu, tak pernah sabar. Patutnya kita ni kau majulah dari segi Islam je. Tapi alhamdulillah lah, sebab kita ni banyak juga perubahannya, alhamdulillah lah. Nak banding sampai itu orang perempuan ngaji sekolah ni pakai skop.
Pakai seluar pendek lah ni dah bagus. Dah sekolah pun banyak perkara dah berubah. Banyak perkara dah berubah. Molek lah perubahan ke arah yang lebih molek. Dengan sanadnya Imam Bukhari beriwayatkan daripada Ali, beliau berkata, Nabi SAW telah menghantar satu pasukan tentera dan dia lantik seorang Ansar menjadi amir, menjadi pemimpin ke mereka, dan dia suruh mereka supaya mentaatinya. Tiba-tiba hak jadi ketua saat ni jadi naik marah terhadap mereka, kepada mereka. Dia berkata, bukankah Nabi SAW suruh kamu taat kepada aku? Mereka kata, memanglah, kata dia. Qala, dia kata, kalau begitu aku putuskan, aku perintahkan kamu supaya kumpulkan kayu api, lepas tu nyalakan api, kemudian kamu masuk ke dalam api. Kata dia, anak-anak buah ni, ahli bawah ni, kumpul kayu api, lepas tu menyalakan kayu api. Bila mereka sudah hampir nak masuk ke dalam tu, tiba-tiba sebahagian mereka melihat kepada sebahagian lain, bergelih satu sama lain. Sebahagian mereka berkata, kan kita ni turut Nabi ni buatan lari daripada api, tak saya masuk neraka, tak saya masuk dalam api lah. Neraka tu api, takkan kita nak masuk pula tu. Wow, lepas tu duk bah gitu. Dalam keadaan lagu tu sejuklah api tu, maknanya mampu api tu, ataupun reda api tu. Dan dia tu pun, ketua tu pun reda juga kemarahan dia. Kemudiannya diceritakan perkara itu kepada Nabi SAW. Baginda bersabda, kalau mereka masuk ke dalam api itu, mereka tidak akan keluar daripadanya sampai bila-bila. Innama ta'atu fil ma'ruf, ketaatan itu hanya dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara baik. Perkara baik ni baik mengikut agama, bukan mengikut adat. Kadang-kadang adat tu kadang-kadang dia kata baik lagi, agama kata tak baik, tak boleh. Ma'ruf di sini yang ma'ruf di sisi agama, yang baik di sisi agama. Hak tu saja taat. Jadi ini contohnya pengajarannya. Walaupun orang yang dilantik oleh Nabi SAW sendiri pun tak boleh nak turut dia tak tu kalau, maka dia tidak maksum. Begitulah juga pemimpin-pemimpin yang lain. Di sini Imam Bukhari mari hadis ni nak ajar kita ni bagaimana kita dengan pemerintah, dengan pemimpin. Hak kata suruh dengar, suruh patuh, tu dalam keadaan lagu mana? Kalau tidak maksiat. Kalau maksiat, walaupun orang tu dilantik oleh Nabi pun, Nabi suruh taat kepada dia, patuh kepada dia, tak boleh turut dia. Kita boleh fikir sendirilah, tengok sendirilah benar-benar sabar ke tidak. Macam sini Nabi SAW kata, kalau kamu masuk ke dalam api tu, kamu tak akan keluar sampai bila-bila. Berapa lagu tu? Ni dalam Hasyiah ni nombor berapa? Nombor satu. Hak mula-mula tu tak saya baca sebab dari segi lurah saja. Hak nak bacanya lepas pada tu. Fa in qulta, kata dia, baris yang kedua, kalau engkau kata ma wajhul mulazamah, qultu ad-dukhul, apa kena-mengena, apa kaitannya? Kalau masuk dalam api itu kamu tidak akan keluar sampai bila-bila. Apa kaitannya? Kok mana tu mulazamah tu? Jadi mesti lagu tu. Sebab dia kata, kalau kamu masuk, nescaya, jawapan dia, kamu tak akan keluar sampai bila-bila. Apa mesti tu? Kalau maksud api hak tu, boleh jadi boleh keluar. Kalau dia mampu api tu misalnya, boleh keluar lagi. Kalau lompat tubik misalnya, boleh keluar lagi. Apa maksud api ni? Apa makna mesti ni? Mesti tak keluar sampai bila-bila. Tengok. Dia kata, qultu ad-dukhulu fiha ma'siyah, masuk ke dalam api itu adalah maksiat. Bila mereka menghalalkannya, maka jadi kafir. Siapa jadi kafir? Kalau menghalalkan buat maksiat, walaupun maksiat tu kecil, soal lain, hak kecil tu, dosa kecil, tapi kita kata halal buat, tak boleh jadi kafir. Serupa juga di sini, maksiat itu dihalalkannya jadi kafir. Sebab kata dia balasan itu adalah daripada jenis amalan. Balasan daripada jenis amalan. Dah nak masuk sangat dalam api tu Nabi tak suruh masuk dalam sangat dalam api, masuk dalam besar lagi, dalam neraka. Itu balasan yang sesuai dengan amal. Amal dia sininya kira-kiranya kalau masuk dalam api itulah. Jadi balasannya masuk dalam api neraka. Tengok sesuai tu balasan.
Ada juga setengah ulama mengatakan